Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihaza. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hazan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sidang pendengar dan penonton yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, kita syukur sangat-sangat kepada Allah kerana pada kali ini kita sudah memasuki siri yang kedua bagi diskusi kitab yang berkaitan dengan kitab Nihayatul Matlub li Tasfiyatil Qulub ataupun yang diterjemahkan dengan maksud kesudahan apa yang dicari bagi menyucikan hati yang ditulis oleh Syekhul Islam Syekh Wan Sulaiman bin Wan Siddiq. Sebetulnya kita sudah berada di mana? Kita belum masuk lagi dalam perbahasan utama berkaitan dengan kitab Nihayatul Matlub yang ditulis oleh Syekhul Islam Syekh Wan Sulaiman. Tinggal lagi pada siri yang pertama pada minggu yang lalu kita sudah pun membincangkan subtopik pertama berkaitan dengan biografi atau latar belakang kehidupan penulis asal kepada kitab Nihayatul Matlub ini iaitu Syekhul Islam Syekh Wan Sulaiman. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, bagi memudahkan urusan tuan-tuan dan puan-puan untuk meneliti sepanjang kelas atau pengajian diskusi berkitab kita pada kali ini dan pada siri-siri yang akan datang, maka saya lampirkan simbol bagi setiap lampiran nota dan simbol ini saya letakkan pada sebelah kanan atas nota yang terdapat dalam skrin tuan-tuan dan puan-puan sekarang. Jika simbol itu ada gambar phone dan komputer ini di sebelah kanan, atas kanan nota atau paparan sekarang, maka kita ramai-ramai tumpukan perhatian hanya kepada skrin agar tidak berlaku konflik. Kita nak tumpu mana ni? Nak tumpu paparan skrin atau nak tumpu kepada buku? Jika kita lihat ada paparan atau simbol phone atau komputer, tumpu kepada skrin. Namun, jika ada paparan buku, simbol buku di sebelah kanan, nota lampiran slide ini, maka tuan-tuan tumpu kepada buku. Jika ada kedua-dua, maka kita gunakan kedua-dua medium tersebut. Mudah-mudahan dengan cara sebegini akan menyelaraskan lagi cara kita mempelajari ataupun kita memahami di sebalik setiap yang hendak kita kaji dalam pengajian diskusi kitab pada kali ini dan siri-siri yang akan datang. Sebelum kita memasuki atau meneliti subtopik utama selepas ini, maka lebih molek untuk kita mengimpas kembali pengajaran kita pada siri pertama sebelum ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sepanjang diskusi kitab kita berkaitan dengan Nihayatul Matlub li Tasfiyatil Qulub, ada 6 topik utama yang kita akan bincangkan. Pertama, ini semua kita sudah pun sebut pada siri yang pertama yang lalu. Kita akan bincang berkaitan dengan biografi Syekh Wan Sulaiman. Atau lebih tepat, sebahagian daripada biografi tersebut sudah pun kita diskusikan pada siri yang pertama. Hanya berbaki lagi sebahagian akhir biografi tersebut yang akan kita selesaikan pada siri yang kedua ini. Pada itu adalah yang pertama. Topik yang pertama. Topik yang kedua yang penting, kita akan membincangkan berkaitan dengan tarbiyah, riyadah dan mujahadah. Apa itu tarbiyah, riyadah dan apa yang dimaksudkan dengan mujahadah dalam tarikat. Dan yang ketiga, kita akan
meneliti dengan lebih mendalam. Ini yang paling mahal tuan-tuan, iaitu amalan dan modul penyucian jiwa dalam tarikat. Ya, kita tahu setiap bidang itu ada bidang kepakaran. Kalau hukum hakam, kita lihat dalam fiqh. Berkaitan dengan tauhid, kita lihat dalam akidah. Dan berkaitan dengan penyucian jiwa. Nah, inilah dia lubuk dia. Kita akan melihat apakah modul, step, langkah amalan yang diguna pakai untuk menyucikan jiwa yang diamalkan oleh mereka yang berkeahlian dalam tarikat. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita akan memahami doktrin utama ataupun perkara utama, rukun utama dalam tarikat yang disebut sebagai suhbah dan juga halaqah. Yang kelima, kita akan juga melihat amalan khusus yang dilakukan oleh khalifah. Ya, khalifah ni apa? Adakah berbeza dengan kita? Itu semua kita akan lihat pada topik utama yang kelima nanti. Dan yang terakhir, kita akan membincangkan berkaitan dengan haul dan juga wisal. Sekarang, kita masih lagi dalam topik yang pertama berkaitan dengan biografi Syekhul Islam, Syekh Wan Sulaiman bin Wasidik, pengarang kepada kitab Nihayatul Matlub ini. Dan pada siri yang pertama yang lalu, kita sudah pun mendiskusikan atau kita sudah pun meneliti tentang berkaitan dengan latar belakang keluarga beliau, itu yang pertama. Pendidikan beliau, itu yang kedua. Ya, sampai ke Mekah, kita lihat susah payah hidup Syekh Wan Sulaiman. Akhirnya, bila belajar di Mekah, kemudian berguru dengan para masyayikh, mursyid, akhirnya menjadi kamil, mukammil, pulang ke tanah air, berbakti kepada masyarakat. Cukup luar biasa sumbangannya. Dan itu semua kita dah pun kita bincang pada siri yang lepas berkaitan dengan pendidikan beliau. Dan seterusnya, kita sudah pun meneliti ataupun mendiskusikan tentang alam atau gerbang dan alam perkahwinan Syekh Wan Sulaiman itu sendiri. Dan pada kali ini, kita akan masih meneruskan lagi biografi hidup Syekh Wan Sulaiman melalui 4 sub-sub topik yang terakhir, iaitu berkaitan yang pertama dengan khidmat dan jawatan beliau, kedua, sumbangan beliau, ketiga, penulisan karya beliau, dan yang keempat berkaitan dengan kewafatan beliau, akhirnya melengkapkan kisah biografinya dalam 7 item utama. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, jom kita lihat atau kita selesaikan 4 lagi sub-sub topik yang masih berbaki dalam biografi atau latar belakang hidup Syekh Wan Sulaiman itu sendiri. Mari. Pada kali ini, untuk siri ini, mari kita lihat apakah khidmat dan jawatan yang disandang oleh Syekhul Islam, Syekh Wan Sulaiman bin Wan Siddiq. Bagi yang sudah memiliki buku Nihayatul Matlub terbitan Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan Darul Khusus ini, baik, sekarang kita pastikan kita sudah buka muka surat yang terakhir. Pada minggu yang lepas kita sudah sampai kepada biografi hidup Syekh Wan Sulaiman berkaitan dengan perkahwinan beliau. Kita dah selesai dah bincang dah tu. Jadi pada kali ini kita pastikan kita buka muka surat dan lihat kepada perenggan yang berjudul tajuknya ialah khidmat dan jawatan. Pastikan bertulis perenggan itu bertulis khidmat dan jawatan sebagaimana yang terdapat dalam paparan skrin sekarang ini. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, kalau kita melihat khidmat dan jawatan yang disandang oleh Syekhul Islam Syekh Wan Sulaiman ini, mari kita lihat pada sekitar tahun 1900, average macam itulah. Ketika itu, kerajaan negeri Kedah, ya siapa tak kenal negeri Kedah, antara kerajaan yang terawal di tanah air Nusantara kita ini. Baik, sekitar tahun 1900 ketika itu,
kerajaan Kedah Darul Aman diteraju oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Abdul Hamid. Dan sekitar tahun 1904 adalah sedikit beberapa masalah yang timbul berkaitan dengan hal ehwal agama Islam itu sendiri. Maka Tuanku Sultan Abdul Hamid telah berkenan untuk menubuhkan majma' ulama' yang ketika itu dianggotai oleh 12 orang ulama' dan pengerusinya ketika itu yang diperkenankan oleh Tuanku Sultan Abdul Hamid mempengerusikan majma' ulama' tersebut, beliau ialah Syekhul Islam Syekh Wan Sulaiman. Dan setia usahanya pula ketika itu, setia usaha majma' ulama' disandang oleh Tuan Guru Haji Abdullah Fahim. Ini kita semua kenal siapa dia Tuan Guru Haji Abdullah Fahim. Dan antara ulama' yang dilantik pula untuk menganggotai majma' ulama' ini, antara mereka adalah Syekh Muhammad Khayyab, pernah menjadi Syekhul Islam Kedah, kemudian Syekh Jarum Derka, kemudian Haji Ahmad Awang, Haji Idris Air Hitam, Haji Muhammad Saman, Haji Ibrahim Payasena, Haji Muhammad Arif Sungai Nonang, Haji Husain Nasir Al-Banjari, dan ditulis dan dicatatkan dalam kerajaan Kedah. Ketika itu persidangan antara mereka tersebut dilakukan dalam membincangkan beberapa hal dan pentadbiran hal ehwal agama Islam negeri Kedah. Mereka berkumpul pada setiap malam Jumaat di Masjid Zahir ialah untuk tujuan membincangkan isu-isu tersebut. Itu yang pertama. Beliau pernah dilantik menjadi pengerusi kepada majma' ulama'. Dan majma' ulama' itu dianggotai oleh sekian ulama' yang tersohor dan beliau adalah pengurusinya. Itu adalah jawatannya. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau juga pernah menjawat jawatan sebagai pentadbir undang-undang dan agama Islam. Sekitar pada tahun 1906 ataupun ketika itu lebih dikenali dengan jawatan Qadhi pada tahun 1906 Masihi. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba tengok pada skrin sekarang di sebelah kanan atas. Sebelah kanan atas, kan kita lihat sekarang ini ada paparan, selain daripada phone, ada buku. Nak bagi tahu apa? Bagi yang sudah memiliki buku ini, sekarang buka kepada page atau muka surat selepasnya tu. Kan tadi kita membincangkan, mendiskusikan jawatan yang disandang oleh Syekhul Islam Syekh Wan Sulaiman. Itu selesai yang pertama dah. Yang kedua, kita tahu beliau pernah menjadi kadi tahun 1906. Dan jawatan kadi yang disandang oleh beliau ini dipegang oleh beliau sekembalinya beliau daripada Mekah. Dan selang 4 tahun selepas itu, sekitar tahun 1910, Allah Ta'ala kan, kalau Allah Ta'ala nak beri kedudukan, kemuliaan seseorang itu, mudah aja. Dan akhirnya beliau sendiri menjadi kadi besar pada tahun 1910. Bukan sekadar itu sahaja. Akhirnya beliau menjawat jawatan tertinggi orang agama di negeri Kedah ketika itu, iaitu beliau memegang jawatan Syekhul Islam negeri Kedah, menggantikan Syekh Muhammad Khayyat pada tahun 1920, dan jawatan ini beliau sandang kurang lebih 15 tahun. Tuan-tuan dan puan-puan, ini fakta dalam sejarah. Kedah hanya ada 3 orang Syekhul Islam sahaja sehingga tahun 1935. Itu pun Inggeris ketika itu melihat apabila jawatan ini apabila dipegang terutama oleh Syekhul Islam Wan Sulaiman, dia dianggap sebagai jawatan yang superfluous. Jadi pihak Inggeris takut, dan ketika Syekhul Islam Syekh Wan Sulaiman menjawat jawatan tersebut yang 15 tahun yang beliau pegang ketika itu, banyak kali cubaan pihak Inggeris cuba nak hapuskan jawatan tersebut, tetapi tidak berjaya, hinggalah apabila Syekh Wan Sulaiman wafat, meninggal dunia, barulah selepas tersebut jawatan itu dimansuhkan.
Itu adalah jawatan yang disadang oleh Syekh Wan Sulaiman. Sebab tu beliau disebut berkali-kali dalam diskusi kitab ini dengan gelaran Syekhul Islam. Baik, sebelum ini kita dah tahu dah antara jawatan yang disandang oleh Syekhul Islam Syekh Wan Sulaiman ialah sebagai pengurusi Majma' Ulama' Kedah. Kemudian menyandang jawatan Kadi tahun 1904. Kemudian menjawat jawatan Kadi Besar 1906. Akhirnya memegang jawatan tertinggi agama sebagai Syekhul Islam. 15 tahun beliau pegang sehingga beliau meninggal dunia. Dalam tempoh yang sebegitu, tetap walaupun beliau sibuk dengan tugasan sebagai pentadbir kerajaan negeri ketika itu, tetap beliau tidak meninggalkan tugas beliau sebagai guru agama. Itu poin yang ketiga, jawatan ataupun apa yang beliau lakukan ketika itu. Beliau menjadi guru agama dan beliau bukan sekadar menumpukan pengajian di masjid dan surau. Itu tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat pada poin yang ketiga tu yang bertajuk guru agama. Bukan sekadar mengajar di masjid dan surau, bahkan beliau juga mengajar konsisten di rumah beliau sendiri dan di tempat-tempat yang khusus. Dan anak murid beliau ini bukan dalam kalangan orang awam biasa sahaja. Bahkan kebanyakan mereka terdiri daripada guru agama itu sendiri, imam dan pegawai-pegawai kerajaan. Dan ya, beliau menggunakan apa yang beliau pelajari di Mekah kurang lebih 20 tahun di sana, dan akhirnya inilah masa dia. Beliau mencurahkan segala ilmu tersebut kepada orang-orang di ketika itu. Secara kesimpulannya, khidmat dan jawatan yang pernah disandang oleh Syekhul Islam Syekh Wan Sulaiman ini ialah yang pertama, ini yang besar, iaitu pengurusi Majma' Ulama'. Ada banyak ulama yang tersohor, tuan-tuan guru, para masyayikh, al-alamah, dan beliau menjadi pengurusi kepada Majma' Ulama' tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau pernah menjawat jawatan pentadbir undang-undang agama Islam, Kadi. Selepas tu beliau naik lagi menjadi Kadi Besar dan akhirnya menjawat jawatan tertinggi agama sebagai Syekhul Islam Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman. Dan dalam kesibukan sebagai pentadbir dalam pelbagai lapisan peringkat organisasi, beliau tetap juga menaburkan khidmat sebagai guru agama. Dan itu adalah 3 kesimpulan yang dapat kita peroleh daripada khidmat dan jawatan yang disumbangkan oleh Syekhul Islam Syekh Wan Sulaiman. Alhamdulillah, untuk topik utama yang pertama ini, sebahagian besarnya sudah pun selesai kita diskusikan di bawah satu topik utama yang bertajuk biografi Syekhul Islam Syekh Wan Sulaiman. So, pecahan daripada biografi itu ada latar belakang keluarga, pendidikan, termasuklah juga perkahwinan. Yang ketiga, yang keempat ialah jawatan. Itu baru tadi yang kita sama-sama diskusikan baru lagi, iaitu khidmat dan jawatan yang beliau sandang. Dan rupanya masih lagi berbaki 3 sahaja lagi pecahan di bawah biografi ini, iaitu sumbangan beliau, yang kedua penulisan karyanya, dan yang ketiga ialah kisah di sebalik kewafatan ataupun hari meninggalnya Syekh Wan Sulaiman Wan Siddiq ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mari kita lihat pula apakah sumbangan yang diberikan oleh Syekhul Islam Syekh Wan Sulaiman bin Wan Siddiq dalam sepanjang karier hidup beliau setelah pulang daripada Mekah. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, dalam paparan slide pada kali ini, kalau kita lihat di sebelah kanan atas bersebelahan dengan jata negeri 9 itu, kan ada simbol telefon ataupun komputer. So, untuk kali ini, tuan-tuan kita berikan sepenuh perhatian kepada paparan, skrin, smartphone tuan-tuan masing-masing ataupun komputer masing-masing. Baik, sekarang kita membincangkan tentang apakah sumbangan yang
yang diberikan, diperkenalkan, dicurahkan oleh Syekh Wan Sulaiman. Pertama, ini satu inovasi sebab ketika itu beliau memperkenalkan kaedah baharu pengajaran Al-Quran. Ya, kita tahu ketika itu orang ramai belajar Al-Quran tapi menggunakan kaedah lama yang memerlukan masa yang agak panjang untuk menguasai Al-Quran itu sendiri. Dan Alhamdulillah beliau seorang yang kreatif, inovasi, dan beliau mempunyai modul sendiri, dan setelah beliau bukan sembrono untuk mengubah sistem lama ke dalam bentuk baharu dalam suka-suka hati, tetapi beliau meminta kebenaran terlebih dahulu dari kerajaan Kedah Darul Aman. Selepas itu dapat kebenaran, baru beliau perkenalkan kaedah beliau, kaedah untuk mengajar Al-Quran tersebut yang rupanya memerlukan masa yang hanya lebih pendek berbanding dengan kaedah yang lama. So, bagus kaedah beliau ini, dan apa yang dilakukan oleh beliau ini mendapat sokongan padu daripada pemangku penguasa Kedah ketika itu, dan akhirnya ia dilaksanakan di peringkat kerajaan negeri. Itu yang pertama sumbangan beliau. Kedua, beliau memperkenalkan peraturan tauliah mengajar. Macam kita lah tuan-tuan dan puan-puan di Negeri Sembilan. Sesiapa sahaja nak mengajar agama perlu ada tauliah mengajar. Rupanya pada zaman Syekhul Islam Syekh Wan Sulaiman lama ada dah. Jadi Syekhul Islam Syekh Wan Sulaiman ni ketika zaman beliau memperkenalkan tauliah mengajar. Ketika itu beliau kebetulan beliau menjawat jawatan sebagai pengurusi jawatan kuasa fatwa negeri. Kalau zaman sekarang lebih kita fahami dengan jawatan mufti. Mufti lah tu pengurusi jawatan kuasa fatwa negeri. Ketika itu selevel lah dengan sekarang dengan jawatan mufti yang mengendalikan urusan pentadbiran hal ehwal agama Islam negeri Kedah ketika itu. Jadi ketika beliau memegang jawatan mufti tersebut, beliau menyusun semula, restructure balik semua urusan pentadbiran Islam, dan beliau memperkenalkan peraturan tauliah mengajar untuk guru-guru agama negeri Kedah walaupun pada awalnya mendapat tentangan. Yalah, kan masing-masing punya persepsi masing-masing. Tetapi alhamdulillah lama-lama apa yang dibuat oleh beliau ini diterima. Dan positifnya di sebalik peraturan tauliah mengajar ini, satu sistem database, maksudnya lebih kuranglah beliau dapat mengumpulkan atau mengesan bilangan guru agama, kesukaran-kesukaran dihadapi oleh mereka, ada connection antara satu dengan lain. Sebab untuk memohon peraturan untuk memohon tauliah mengajar ini harus ada permohonan di peringkat kerajaan negeri, disahkan oleh beliau sebagai mufti ketika itu. Jadi of course semua data berkaitan dengan guru-guru agama yang memohon tauliah mengajar itu dalam tangan beliau, dan beliau juga menetapkan peraturan bahawa kesemua penerbitan buku agama yang hendak diedarkan mestilah mendapat pengesahan daripada Syekhul Islam jika perlu. Sumbangan Syekhul Islam Syekh Wan Sulaiman yang ketiga terserlah dalam menyebarkan ilmu falak. Kita tahu dalam manaqib ataupun biografi hidup beliau ni seorang yang mahir dalam bidang astronomi, ilmu falak. Sehingga kan ini kelebihan beliau, kecakapan beliau dapat membuat ramalan tentang kejadian. Tuan-tuan jangan tanya. Ini sudah tentu Syekhul Islam ni seorang ulama yang besar. Ini tidak ada kena-mengena dengan nujum 4 belalang atau ramalan apa. Kita pun ada ramalan cuaca. Jadi ini bukan isu dan masa yang untuk kita membincangkan tentang istilah ramalan itu sendiri. Tetapi kita nak bagi tahu kelebihan dan kemahiran beliau di sebalik astronomi ini. Beliau dapat mampu membuat ramalan tentang kejadian yang berkaitan dengan bulan, bintang, matahari seperti gerhana dan sebagainya. Dan bukan sekadar Syekhul Islam ini beliau mahir untuk dirinya, tetapi hebatnya beliau mampu mengkader atau beliau ni cekap mengajar ilmu ini kepada orang lain dan menjadikan orang lain persis seumpama macam beliau mahir dalam bidang ilmu falak dan astronomi. Dan beliau sempat menerbitkan sebuah risalah yang berjudul Nasihat Fasal Gerhana. Itu sumbangan beliau yang ketiga. Sumbangan beliau yang keempat adalah
Beliau walaupun dalam kesibukan sebagai seorang pentadbir, beliau sering membimbing para banduan ketika itu. Kita tahu dan maklum bahawa beliau ni pernah memegang jawatan hakim Mahkamah Rayuan. Itu bahasa yang paling simple dan mudah untuk kita faham sekarang. Dan itu yang ada dalam lampiran buku Nihayatul Matlub li Tasfiyatul Qulub ini. Jawatan beliau adalah sebagai hakim Mahkamah Rayuan. Dan kita tahu beliau ni bukan sekadar menjatuhkan hukuman dalam mahkamah, berinteraksi ataupun beraksi di dalam mahkamah dengan orang di hadapan beliau. Bahkan beliau bimbing lagi banduan tersebut agar kembali kepada jalan Allah. Dan sehingga beliau mencadangkan setiap banduan dibekalkan kitab berkaitan dengan ibadat. Sumbangan yang kelima Syekhul Islam Syekh Wan Sulaiman adalah beliau menubuhkan pusat pendidikan. Ini antara jasa besar beliau lah. Sehingga kan wujud sebuah sekolah yang bernama Sekolah Agama Madrasah Hamidiyah di Limbung Kapal. Dan satu lagi, ini lagi terkenal, iaitu Maktab Mahmud di Jalan Pegawai Alustar. Jadi kalau kita lihat dalam buku sekejap, sekali imbaslah kita tengok. Ada satu helaian, bahagian atas sekali dia tulis Madrasah Hamidiyah. Didirikan sekitar tahun 1914 Masihi. Dan asalnya nama madrasah ini adalah Madrasah Limbung Kapal. Limbung Kapal. Kemudian Syekhul Islam ubah nama madrasah ini kepada Madrasah Hamidiyah sebab mengambil nama Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Abdul Hamid yang menduduki takhta negeri Kedah pada ketika itu. Dan tujuan dibina atau didirikan madrasah ini untuk mengajar agama Islam dan bahasa Arab. Dan tuan-tuan dan puan-puan, itulah kita cukup kagum dengan cara bentuk pemikiran beliau ini ketika itu sesuai dengan peredaran zaman. Dan beliau dapat menyesuaikan diri pemikiran beliau dalam menubuhkan pusat pendidikan tadi, Madrasah Hamidiyah tadi, dengan sistem pendidikan ketika itu. Maksudnya ketika itu walaupun namanya madrasah, tetapi dalam waktu yang sama mengikuti sistem persekolahan moden yang ada bangunan sekolah, jadual waktu, buku, teks, loceng, tenaga pengajar pengkhususan. Kemudian sistem madrasah ini pula memberikan pelajaran sehingga ke darjah 5. Kemudian ada sistem peperiksaan, diberikan CJ bila tamat, pengajian dan sebagainya. Dan bukan sekadar jasa beliau dalam menubuhkan Madrasah Hamidiyah ini, beliau juga menubuhkan Maktab Mahmud. Dan ketika itu beliau cukup terkenal dengan hubungan akrab dengan Tengku Mahmud ketika itu yang menjadi pemangku raja. Dan mereka berdua bersama dengan Tengku Mahmud merancang untuk membuat satu lagi pusat pendidikan yang Madrasah Hamidiyah itu sudah pun ada di Limbung ketika itu. Dan mereka berdua bercadang untuk buat satu lagi madrasah ataupun pusat pendidikan lebih besar. Maka muncullah nama yang disebut sebagai Maktab Mahmud. Sebuah sekolah yang lebih sempurna, lebih besar daripada Madrasah Hamidiyah sebelumnya. Dan walau bagaimanapun lah penubuhan Maktab Mahmud ini pada tahun 1936 tak dapat disaksikan oleh Syekhul Islam kerana Syekhul Islam Syekh Wan Sulaiman meninggal dunia terlebih awal sebelum Maktab Mahmud itu dirasmikan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, sekarang kita masuk kepada pecahan kecil di bawah topik utama pertama, iaitu biografi latar belakang hidup Syekh Wan Sulaiman Wan Siddiq, iaitu penulisan karya. Kita nak tengok apakah karya-karya yang telah dihasilkan oleh Syekh Wan Sulaiman ini. Secara ringkasnya, karya-karya yang telah dihasilkan oleh Syekh Wan Sulaiman adalah yang pertama, buku yang ada pada tangan tuan-tuan dan puan-puan sekarang. Tuan-tuan, buku ni walaupun nipis tetapi nilainya cukup besar. Sebab ia merupakan buku yang menjelaskan modul ataupun kaedah penyucian jiwa yang dilakukan oleh mereka yang berkeahlian dan berkepakaran dalam bidang tarikat tasawuf itu sendiri,
iaitu kitab Nihayatul Matlub li Tasfiyatil Qulub. Itu yang pertama. Yang kedua, ia ada pada paparan skrin tuan-tuan dan puan sekarang ini, ialah kitab Umdatul Aulad fi Bayan Ibadatihim ila Rabbil Ibad. Ia berkaitan dengan berkaitan dengan ibadat untuk peringkat kanak-kanak ataupun mereka yang baru mempelajari fiqh ibadat. Yang ketiga adalah buku Nur Sati' wa Sifat Al-Qadha. Ya, buku ini berkaitan dengan tarikat juga. Kemudian buku Futuhat Al-Qadhiyah juga berkaitan dengan tarikat. Qasidah. Buku qasidah yang ada dalam paparan skrin ini, qasidah, buku ini menghimpunkan kurang lebih 114 rangkap syair. Ia berkaitan dengan akidah bacaan untuk kanak-kanak. Kemudian ada buku lagi yang beliau tulis yang berjudul Tanwir Al-Basirah. Tanwirul Basirah. Selain itu ada buku Mizan Al-Uqala wal Udaba, berkaitan dengan definisi atau huraian mengenai syariat, tarikat, hakikat dan ma'rifat. Dan akhir sekali buku Nataij Fikriyah, atau lebih panjang lagi namanya An-Nataij Al-Fikriyah fi ma yata'allaqu bil iqati al-qarniyah, iaitu ceritalah lebih kurang dengan apakah isu konflik yang berlaku di antara kaum muda dan kaum tua pada ketika itu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekarang kita berikan tumpuan kepada paparan skrin yang terdapat pada smartphone tuan-tuan dan puan-puan ataupun komputer dan laptop. Bila sesuaikan dengan kita dah pun maklum sebelum ini, kalau ada simbol phone atau komputer di sebelah kanan atas, maka kita berikan tumpuan kepada slide atau nota. Baik tuan-tuan, sekarang ini kita berada pada pecahan yang terakhir bagi topik utama pertama ini. Jadi pecahan akhir itu berkaitan dengan kewafatan beliau. Meninggal dunianya Syekhul Islam Syekh Wan Sulaiman bin Wan Siddiq. Tuan Guru Syekhul Islam Syekh Wan Sulaiman ini meninggal dunia atau berlindung kepada Tuhan, kepada Allah dalam usia beliau lebih kurang 61 tahun. Dan ketika itu beliau menghembuskan nafas terakhirnya pada petang hari Khamis 2 Mei tahun 1935. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, kematian beliau meninggal dunia ini secara mengejut. Di rumah beliau di Limbung Kapal. Ketika itu beliau baru saja tiba dari Yan, selesai tugas mengajar agama di sana. Jadi tak sangka kan tiba-tiba meninggal dunia secara mengejut pada petang Khamis tersebut. Sampai pada tengah hari, petang tu sudah pun meninggal dunia. Dan kerajaan negeri Kedah memberikan penghormatan yang tertinggi kepada beliau. Apabila beliau, jenazah beliau itu diberikan penghormatan untuk dikebumikan dalam kawasan makam diraja. Dan ya, pemangku sultan pula ketika itu yang teramat mulia Tunku Ibrahim merakamkan rasa duka cita atas pemergian Syekh Wan Sulaiman dan ditulis dalam warta kerajaan Kedah ketika itu. Dan kerajaan negeri menghadiahkan sejumlah wanglah kepada balu dan anak-anak beliau. Ada satu yang mengagumkan kita. Pengkebumian jenazah beliau ini dihadiri oleh sejumlah orang yang dianggarkan melebihi lebih daripada 10,000 orang. Lebih daripada 10,000 orang memberikan penghormatan terakhir kepada beliau. Ini memang jelaslah Allah Ta'ala nak memberikan kemuliaan kepada beliau pada saat-saat beliau hendak ditanam, dikebumikan. Ini antara sebagai tanda karamah min awliya'illahis salihin Syekhul Islam Syekh Wan Sulaiman wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Dan selain daripada itu, kita tahu sekolah kebangsaan Kancut yang didirikan pada tahun 1985 di Bandar Alusta
diubah nama kepada Sekolah Kebangsaan Wan Sulaiman Siddiq sebagai menghargai dan mengenang jasa beliau. Tuan-tuan dan puan-puan, ahlan wa sahlan, halaltum ahlan wa nazaltum sahlan, wa marhaban bikum kepada diskusi kitab yang sebenar, iaitu kitab Nihayatul Matlub li Tasfiyatil Qulub. Adapun sebelum ni bermula daripada siri yang pertama sehinggalah sebelum ini, semuanya itu sebetulnya adalah lampiran kepada kitab asal Nihayatul Matlub ini. Dan sekarang bermula daripada saat ini kita akan mengkaji satu demi satu kitab tulisan Nihayatul Matlub yang dikarang oleh Syekhul Islam Syekh Wan Sulaiman. InsyaAllah kita akan bersabar, kita akan meneliti, kita akan mencermati satu demi satu. Pasti kita akan melihat nilai yang cukup besar di sebalik penulisan kitab ini. Untuk format pengajaran dan pembelajaran kita semua, saya ringkaskan dengan mudah. Berpandukan kepada yang pertama, simbol. Kita perhatikan setiap paparan itu apakah simbol di sebelah kanannya, atas. Jadi sekarang ini simbol tu ada simbol telefon dan juga buku. Artinya kita boleh lihat dua-dua sekali, telefon dan juga buku. Dan di sebelah bawah perkataan Jabatan Mufti tertera muka surat. Berarti apa? Dalam paparan ini kita sedang membahaskan muka surat berapa? Kita sedang membahaskan muka surat pertama. Dan setiap kali untuk kita meneliti lebih dalam, saya akan paparkan secara the whole keseluruhan muka surat pertama itu. Kalau yang kedua, keseluruhan muka surat yang kedua. Jadi kali ini adalah muka surat yang pertama. Saya paparkan terlebih dahulu paparan dalam skrip muka surat yang pertama. Lepas tu pada slide atau lampiran selepas ini kita akan tengok setiap perenggan by paragraf satu per satu. Faqala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Pertama, pendahuluan. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala kepujian itu hanyalah bagi Allah semata-mata. Selawat dan salam ke atas kesudahan para nabi, keluarga, sahabat dan empunya kisah hidup yang mulia. So, perenggan yang pertama, tak ada isu, kita faham, bahasanya mudah, simple. Kita terus masuk kepada perenggan yang kedua. Kata muallif ataupun Syekh Wan Sulaiman, beliau memberikan nasihat kepada kita dengan perkataan, dengan kata-kata, wahai para pengamal ikhwan tarikat. Okey. Untuk yang pertama ni kita melihat seakan-akan bahasa yang ditujukan oleh Syekh Wan Sulaiman kepada pengamal tarikat itu sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan, walaupun bahasanya sebegitu, ia tidak menafikan nasihat ini juga ditujukan kepada semua dalam bentuk umum. Cumanya pengkhususan itu lebih kepada para pengamal tarikat. Tuan-tuan dan puan-puan, begini, kita menganggap atau menanggapi bahawa bagi yang sudah beramal dengan mana-mana tarikat, nasihat ini adalah seumpama nasihat seorang mursyid ataupun seorang murabbi atau seorang wali kepada generasi ketika itu dan selepasnya, termasuklah pada zaman kita. Adapun nasihat ini kepada yang bukan beramal dengan tarikat, mudah-mudahan ia menjadi satu doa untuk kita menjadi sebahagian daripada pengamal tarikat itu sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan, dia begini. Mari kita lihat kedudukan tarikat tasawuf itu sendiri, supaya tidak menimbulkan sebarang persepsi dan konflik tentang tarikat tu apa? Perlukah aku masuk tarikat? Jadi kita akan lihat apa kedudukan tarikat itu dalam Islam. Jadi kita lihat bahawa kita di agama Islam kita ni ada 3 ilmu utama, iaitu ilmu fiqh, tauhid dan tasawuf. Dan ini
sudah pun kita bincang dalam siri pertama kita yang lalu. Untuk memahami ilmu fiqh, kita memerlukan satu madrasah, satu sistem supaya kita dapat grab semua ilmu fiqh tadi secara organize, secara teratur. Maka madrasah tadi disebut sebagai mazhab. Begitu juga untuk kita memahami ilmu tasawuf. Kita kan ada ilmu fiqh, tauhid dan tasawuf. So tasawuf, fiqh tadi dengan bermazhab. Nak memahami tasawuf pula, dia sama juga perlukan satu sistem madrasah yang boleh train kita satu persatu untuk grab ilmu tasawuf. Dan nama madrasah yang menyediakan sistem tersebut ialah tarikat. Itu yang pertama, analogi kaitan di antara mazhab dengan fiqh, tarikat dengan tasawuf. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, apa pentingnya mazhab kepada fiqh dan apa pentingnya tarikat kepada tasawuf? Okey, tuan-tuan. Kita ialah orang yang bukan dalam bidang kepakaran pengajian Islam. Apabila kita nak membahaskan berkaitan dengan hukum fiqh sebagai contoh, dan kita ini pula kurang mendalamnya ilmu berkaitan dengan bahasa Arab. Bila setakat huwa huma hum kita tahulah. Kalau yang lain tak tahu, kita dah. Dan kita tak tahu mustalah al-hadis, qawaid fiqhiyah, usul fiqh dan sebagainya. Maka yang demikian, untuk memahami fiqh secara organize, kita perlukan kepada mazhab ini tadi. Dan untuk lebih standardize pemahaman supaya tidak timbul konflik kita dengan kawan-kawan yang lain, cukup kita ramai-ramai ni berpegang kepada satu mazhab. Kerana kita ni banyak kekurangan, maka mazhab itu menjadi satu wajib kepada kita berpegang kepadanya. Kaedah menyebut bahawa la yatimul wajib illa bi fahuwa wajib. Kita nak kuasai fiqh, nak kuasai fiqh melalui mazhab, maka mazhab ini menjadi satu kewajipan kepada kita berpegang kepada mazhab tadi. Dalam konteks kita, mazhab Syafi'i lah. Wajib kita berpegang untuk kita grab ilmu fiqh tadi bagi menyempurnakan rukun Islam kita. Itu kaitan dia. Wajib. So, bila kita kata fiqh bermazhab itu wajib, so orang kata unfair lah. Tidak adil lah kalau kita ketepikan tarikat, kepentingan tarikat dalam bertasawuf. Sebab sebagaimana mazhab itu penting kita berpegang untuk memahami fiqh, begitu juga tarikat itu juga lebih penting juga dalam konteks tasawuf itu untuk kita grab ilmu tersebut, ilmu tasawuf. Maka tarikat itu wajib kita berpegang kepadanya dalam memahami ilmu tasawuf. So nak faham ilmu tasawuf itu lebih kepada ilmu, maka practically itu melalui tarikat. Supaya apabila kita berjalan memahami tasawuf itu, kita tidak terseleweng. Kita mesti mengikut perjalanan mereka yang memang dalam bidang dan berkeahlian, kepakaran, punya pengalaman. Dan mereka itu dalam satu laluan yang disebut sebagai tarikat, nama dia. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, selesai. Jadi kita berdoalah kepada Allah, mudah-mudahan bagi yang sudah mengamalkan mana-mana tarikat. Cuma make sure lah, kalau dalam konteks kerajaan negeri Sembilan Darul Khusus, pastikan kita beramal dengan mana-mana tarikat. Maksudnya salah satu tarikat yang berdaftar di bawah enactment Tarikat Tasawuf Negeri Sembilan 2005 yang dikelolakan oleh pihak Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan Darul Khusus. Jadi, ya, alhamdulillah, jadi mana-mana yang sudah pun berbai'ah mengamalkan amalan tarikat, so kita dalam ke arah menyempurnakan secara praktikal berkaitan dengan ilmu tasawuf. Bahkan tarikat dan tasawuf itu tak boleh berdiri dengan sendiri, bahkan tarikat tasawuf itu hadir dan muncul berdiri bagi menyempurnakan fiqh dan juga tauhid. Jadi itulah nilai dan kedudukan tarikat yang cukup besar. Kesempurnaan, mencari kesempurnaan terhadap fiqh dan juga tauhid. Dan sekarang ni kata Syekh Wan Sulaiman, wahai para pengamal ikhwan tarikat. Kalau kita yang bertarikat sedang Syekh Wan Sulaiman sedang doa, sedang memberi nasihat kepada kita. Kalau kita belum lagi bertarikat,
beliau sedang mendoakan mudah-mudahan kita ini masuk dalam mana-mana tarikat yang berdaftar itu. Baik, kata Syekh Wan Sulaiman, wahai para pengamal atau ikhwan tarikat. Okey, cuba tengok dalam kurungan perkataan ikhwan. Tuan-tuan dan puan-puan, sebahagian tarikat mereka memanggil jemaah mereka dengan panggilan jemaah. Ada yang panggil jemaah mereka dengan panggilan ahbab. Ada yang memanggil panggilan jemaah mereka dengan panggilan ikhwan. So ini hanya sekadar istilah sahajalah. Dia depend balik kepada kumpulan-kumpulan tarikat tersebut. Bergantung kepada budaya, bahasa yang digunakan dalam kumpulan-kumpulan tarikat. Baik, kata Syekh Wan Sulaiman, wahai para pengamal, yakni ikhwan tarikat Naqsyabandiyah. Jadi pengkhususannya kepada Naqsyabandiyah, tapi tanpa menafikan tarikat-tarikat yang lain. So dia boleh dijadikan sebagai panduan juga kepada pengamal tarikat-tarikat yang lain. Kata Syekh Wan Sulaiman, wahai para pengamal, iaitu wahai ikhwan tarikat Naqsyabandiyah yang maha tinggi ini, aliyah. Sebelum itu, tuan-tuan dan puan-puan, mari kita tengok kepada nota kaki yang berada pada bawah muka surat tuan-tuan dan puan-puan itu, berkaitan dengan definisi tarikat. Baik, berkaitan dengan definisi tarikat. Tarikat ini, maksud asalnya ialah jalan. Maksud asalnya adalah jalan. Kita pergi dekat Mekah, ada orang kata, tarik, bagi laluan, bagi jalan. Kan tarikat. Jadi tarikat ini, yang jalan ni tadi, dia ada 3 pengertian. Pengertian umum, pengertian khusus dan pengertian lebih khusus. Umum, yang kedua khusus, ketiga lebih khusus. Baik, kita tengok yang pertama. Apa maksud tarikat daripada sudut pengertian umum? Secara umumnya, kan tarikat itu kan jalan, the way of life, iaitu Islam itu sendiri. So Islam itu, agama Islam itu adalah tarikat. Tarikat itu agama Islam. Cara jalan hidup kita melalui ajaran Islam. Itu pengertian dalam bentuk umum. Tarikat secara umum ialah agama Islam. Baik, tarikat dalam pengertian khusus pula apa dia? Tata cara yang khusus, himpunan adab, aturan, kaedah yang diamalkan oleh sesuatu kumpulan ahli tasawuf. Maksudnya kumpulan tarikat lah. Tarikat dalam pengertian umum, agama Islam tu, ajaran Islam tu. Tu yang pertama. Tarikat dalam pengertian khusus ialah kumpulan tarikat itu sendiri. Masing-masing ada modul kaedah. Ada tarikat Naqsyabandiyah, tarikat Syazuliyah, ada tarikat Ahmadiyah dan sebagainya. Dan yang ketiga, pengertian yang lebih khusus. Tarikat itu bermaksud adalah perjalanan, dia lebih merujuk kepada individu itu sendiri. Perjalanan, peningkatan, tahap kerjenihan rohani manusia dengan menempuh berbagai halangan. So, 3 pengertian masuk tarikat, pengertian umum, khusus dan lebih khusus. Umum tu nak merujuk kepada agama Islam, itulah tarikat dalam bentuk maksud umum. Pengertian khusus, tarikat itu sendiri ada tarikat Naqsyabandiyah, Ahmadiyah, Syazuliyah, sebab masing-masing ada tata cara dan aturannya. Dan yang ketiga, pengertian yang lebih khusus merujuk kepada proses perjalanan peningkatan kerohanian, pengalaman rohani yang ditempuhi melalui pelbagai halangan oleh seseorang. Itu adalah pengertian tarikat itu sendiri. Selepas perkataan tarikat, kita akan dapati dalam buku kita atau lebih mudah dalam paparan skrin sekarang ini yang berwarna kuning, saya highlightkan dengan warna kuning perkataan Naqsyabandiyah. Jadi ia bermaksud tarikat Naqsyabandiyah lah. Ya. Kebanyakan antara kita dah biasa dengar nama tarikat Ahmadiyah, Syazuliyah, termasuklah tarikat Naqsyabandiyah. Jadi Naqsyabandiyah ini, mana datang nama Naqsyabandiyah ini? Dia sama tuan-tuan dan puan-puan dengan mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hambali. Kalau mazhab Syafi'i, sudah barang pasti ia diambil daripada nama sandaran kepada setiap hukum hakam yang diperoleh dalam madrasah tersebut, iaitu
kembali balik kepada Al-Imam Syafi'i. Begitu juga mazhab Hambali, begitu juga mazhab Hanafi, Abu Hanifah An-Nu'man. Dan dalam tarikat Naqsyabandiyah, samalah macam tadi mazhab Syafi'i. Jadi Naqsyabandiyah ini pasti ia mempunyai kaitan dengan pengasasnya. Siapa nama pengasasnya? Tarikat Naqsyabandiyah ini dinisbahkan kepada Syekh Bahauddin Muhammad bin Muhammad Al-Sharif Al-Hasani Al-Husaini Al-Uwaisi Al-Bukhari. Jadi semua ini ada dalam nota kaki di sebelah bawah. Nota kaki numbering yang kedua. Dan beliau lebih dikenali dengan panggilan nama Syah Naqsyaban. Mana datang perkataan Naqsyaban? Okey tuan-tuan. Naqsyabandi ini terdiri daripada dua perkataan, iaitu naqash dan band. Naqash dan band bila digabungkan menjadi satu perkataan, iaitu Naqsyabandi, yang bermaksud ukiran yang kekal. Dan gelar ini diberikan kepada Syekh Muhammad Bahauddin Al-Bukhari An-Naqsyabandi. Kenapa? Kerana ketika itu ramai para ulama mengiktiraf keahlian beliau dalam bidang tasawuf, praktikal dalam memahami tasawuf, especially kita faham spesialis beliau dalam bidang tarikat, sebab beliau didapati melakukan zikir Asma'ullahul A'zam, Ismu Zat dalam hati, sehinggalah zikir tersebut benar-benar terukir dan menjalar dan menguasai seluruh tubuhnya. Jadi zikir tadi dapat naqash, dapat terukir dan menjadi satu lambang keagungan Tuhan. Jadi beliau dapat mengukir kalimah Allah tadi dalam setiap gerakan nafas, dalam setiap kerlipan mata, dalam setiap gerakan keluar masuk nafas beliau. Itu yang disebut sebagai kesan daripada Naqsyaband dalam hati beliau. Dan kita tahu bahawa dalam tarekat ini memberikan gambaran bahawa tumpuan utama dalam tarekat ini adalah melakukan zikir khafi ataupun sir. Inilah keistimewaan tarekat ini, tanpa menafikan kelebihan tarekat-tarekat yang lain. Tadi kita sudah pun memahami maksud tarikat itu apa, Naqsyabandiyah itu apa, kemudian digabungkan tarikat Naqsyabandiyah itu pula apa. Dan sekarang kita akan gabungkan 3 pula perkataan, iaitu tarikat Naqsyabandiyah Aliyah. Aliyah ni bermaksud yang maha tinggi. Maksudnya apa? Kemuncak dalam tarikat, pengamalan tarikat Naqsyabandiyah ini ialah tak nak bercerai mati, tak nak bercerai tanggal daripada mengingat zat Allah yang maha suci. Mana hati itu sentiasa dawamul hudur, sebagaimana yang disebut dalam nota kaki di bawah muka surat ini, nota kaki numbering yang ketiga. Tujuan dan asas yang aliyah, yang maha tinggi, iaitu whatever yang kita buat, kita berniaga ke, kita mengajar ke, tetapi hati itu, bahkan seluruh jiwa raga itu tetap bergetar, tetap berdetik, tetap mengingat Allah secara berterusan tanpa lalai, walaupun sedetik, walaupun sesaat. Ini yang disebut sebagai dawamul ubudiyah, dawamul hudur ma'allah. Ini adalah kemuncak yang disebut sebagai aliyah. Maka disebutlah dengan nama tarikat Naqsyabandiyah Aliyah. Syekh Wan Sulaiman, Syekhul Islam, berkata, wahai para pengamal, wahai ikhwan tarikat, wahai tuan-tuan perempuan, tarikat Naqsyabandiyah Aliyah yang maha tinggi nilainya ini, hendaklah anda mengetahui bahawa inilah satu risalah, yakni buku kecil yang mengandungi semua kaedah amalan. Sebab tu saya kata buku ni
cukup mahal kerana nilainya itu cukup amat berharga kerana disertakan dengan modul-modul penyucian jiwa. Jarang buku-buku sebegini diterbitkan dan diedarkan secara umum. Okay, kata Syekhul Islam, buku ini mengandungi semua kaedah amalan yang diamalkan dalam tarikat ini berasaskan cara yang saya terima secara lisan dan tarbiyah daripada guru saya, iaitu siapa nama guru Syekh Wan Sulaiman ini? Guru beliau ialah, beliau mulakan dengan gelaran dulu, iaitu gelaran guru yang beliau berikan kepada gurunya adalah Syekh Mursyid Kamil Mukammil. Nama guru beliau bukan namanya Mursyid Kamil Mukammil. Itu adalah bahasa penghormatan kepada guru beliau. Baik, sekarang kita tengok dulu apakah yang dimaksudkan dengan mursyid. Saya ada highlightkan dalam paparan skrin. Begitu juga kita boleh sertakan penumpuan kita kepada numbering nota kaki yang keempat pada bawah page muka surat yang pertama ini. Baik, mursyid. Mursyid itu maksudnya apa? Tuan-tuan dan puan-puan, sebahagian para ulama menyebut para wali atau para awliya, bila kita tahu dalam Quran kan, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ya, para wali ni kita bukan memberikan tumpuan kepada wali-wali yang mungkin barangkali sikap-sikapnya agak sedikit pelik. Ya, wali ini sebahagian para ulama kata ada wali yang munfarid, ada wali yang mursyid. So perbahasan kita ni wali mursyid. Yang wali munfarid ni mungkin untuk diri dia saja, dan mungkin barangkali ada suatu benda yang pelik yang kita agak macam confused tentang diri dia. Wali dalam sudut yang lain tak apalah, itu bahagian mereka, tetapi sekarang kita fokus kepada wali mursyid ini. So wali mursyid ini apa? Wali mursyid ini adalah wali yang memiliki akhlak yang baik, yang melalui jalan tarikat, sama ada dalam bentuk pengertian umum, khusus dan lebih khusus tadi. Wali mursyid yang melaksanakan seluruh ajaran Islam. Wali mursyid yang berusaha mencapai kesempurnaan fiqh, tauhid dan tasawufnya. Itu wali mursyid yang menunjukkan akhlak yang baik, menjaga bahasa, pandangan dan tutur katanya, ilmunya dicurahkan, bimbingan rohaniahnya juga diberikan. Itu namanya wali mursyid. So dalam nota kaki ini menyebut bahawa mursyid itu bermaksud pembimbing rohani. Dan bila sebut mursyid ini, kita tak boleh menolak istilah ini, kerana kita sudah sepakat bahawa setiap sesuatu bidang itu ada kepakaran, ada ahli-ahlinya. Seperti mana dalam ilmu tafsir, kita bagi dengan satu gelaran profesional, iaitu mufassir. Hari ini pun tuan-tuan, ada insinyur dengan IR, teknologis dengan TS. Macam itulah juga mereka yang pakar dalam bidang fiqh kita panggil sebagai faqih. Dan mereka yang pakar dalam bidang tarikat tasawuf ini kita panggil sebagai mursyid. So tak bolehlah kita nak menolak kewujudan istilah ini. Itu yang pertama. Mursyid bermaksud pembimbing rohani. Kamil pula bermaksud, kamil ni bukan nama orang. Dia nak bagi tahu mursyid yang kamil. Maksudnya kamil ini ialah orang yang telah selesai atau sempurna perjalanan kerohaniannya. Dan ini bukan bermaksud kita nak menyamatarafkan mursyid tersebut dengan kedudukan Nabi. Tak, bukan. Apatah lagi kita sama sekali tidak pernah meletakkan kedudukan mursyid itu dengan kedudukan Allah. La haula wala quwata illa billah. Tak pernah, na'udzubillah min zalik, sebegitu tidak pernah sekali-kali. Jadi bila sebut kamil, sempurna tadi, sempurna akhlak sesuai dengan kedudukan hamba ataupun manusia tadi. Kita penuh dengan kekurangan dan kecacatan. Tapi mereka ini berusaha mencari kesempurnaan dan mendapat bimbingan Tuhan. Jadi mursyid ini yang kamil adalah mursyid pembimbing rohani yang tenang, sempurna akhlaknya, mampu untuk istilahnya kalau dicampak ke mana-mana, mampu memberikan sumbang bakti yang terbaik kepada ummah. Itu maksudnya kamil. Yang bagi diri dia adalah kamil.
Dan dia bukan sekadar kamil, dia juga mukammil. Mukammil bukan diri dia saja yang hebat, tetapi dia mampu mengkader ummah. Mampu mengajak orang lain kelilingnya dakwah dengan cara yang terbaik. Ini yang berlaku kepada wali-wali songo ataupun para awliya yang terdahulu. Mereka bukan sekadar duduk di atas tikar sembahyang, tetapi mereka juga bergerak aktif dalam menyumbang bakti. Mereka itu adalah ulama, mereka itu adalah para awliya, tetapi dalam waktu yang sama mereka memberikan sumbangan yang terbaik kepada ummah. Itu yang disebut sebagai mukammil. Dahlah diri mereka itu sempurna dan mereka berusaha menyempurnakan orang lain pula. Tapi perlu diingat, bila kita sebut perkataan sempurna, sekali-kali kita orang ahli tasawuf tidak pernah bila menyebut perkataan sempurna itu kita nak menyamatarafkan mereka dengan kedudukan para nabi dan juga Allah. Tidak pernah sebegitu, melainkan perkataan ini disalah erti oleh mereka yang bersangka buruk kepada golongan tasawuf itu sendiri. Baik, mursyid bermaksud pembimbing rohani. Kamil, dirinya sempurna, mukamil menyempurnakan orang lain. Dan bila sebut mursyid kamil mukamil, bermaksud mereka ni adalah golongan yang telah orang kata tip-top. Faham semua modul, masih dah. Mereka nampak A to Z. Mereka tahu menyesuaikan kaedah modul yang sedia ada dengan orang di hadapan mereka. Tidak sembrono untuk mengajar konsep tasawuf itu sesuka hati. Mereka pandai menyesuaikan kaedah perjalanan pengalaman kerohanian mereka dengan orang yang hendak dibimbing di hadapan. Baik, sekarang ini kita kembali balik dengan perkataan Syekh Wan Sulaiman. Kata beliau, wahai para pengamal tarikat ini, hendaklah anda mengetahui bahawa buku ini mengandungi semua kaedah amalan yang diamalkan dalam tarikat ini berasaskan pengalaman cara saya terima secara lisan ditarbiah oleh guru saya Syekhul Mursyid Kamil Mukammil Faqir Muhammad An-Dakhawi Al-Bukhari rahmatullah alaih di Mekah. Selepas nama guru mursyid kepada Syekhul Islam Syekh Wan Sulaiman itu dinyatakan dalam kitab Nihayatul Matlub ini, mari sekarang kita masuk kepada muka surat yang kedua yang bermula dengan perkataan Al-Musharrafah. Kata Syekh Wan Sulaiman, saya buat buku ini, risalah kecil ini, saya himpunkan ke semua kaedah tarikat khususnya dalam Naqsyabandiyah ini. Mudah-mudahan apa yang dibuat ini bermanfaat. Kata beliau lagi, beliau mendapat semua amalan ini hasil daripada bimbingan rohaniah daripada guru mursyid kamil mukamil beliau, iaitu Faqir Muhammad An-Dakhawi Al-Bukhari rahmatullah alaih di Mekah Al-Musharrafah. So kita masuk kepada muka surat yang kedua, Al-Musharrafah. Sambung lagi beliau sebut, risalah ini disusun dan ditulis bertujuan. Tengok tuan-tuan, murni hasrat beliau. Beliau kalau ikutkan dah cukup selesai dah dengan apa yang ada pada diri beliau. Tetapi beliau ingin berkongsi kebaikan tadi dengan semua, bahkan menulis untuk kebaikan sehinggalah pada hari ini kita dapat manfaatkan bersama. Kata beliau, ditulis risalah ini bertujuan memudahkan para sahabat saya untuk mengamalkannya. Mudah-mudahan walaupun kita ini jauh jaraknya dengan Tuan Guru Syekhul Islam Syekh Wan Sulaiman, tetapi dengan kita mengamalkan apa yang ditulis dalam buku ini, khususnya dengan intisab kita kepada tarikat Naqsyabandiyah ini, mudah-mudahan kita termasuk dalam kalangan para sahabat beliau, sahabat-sahabat kepada Syekhul Islam Syekh Wan Sulaiman. Mudah-mudahan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, alhamdulillah, sekarang kita sudah berada di kemuncak diskusi yang kedua bagi diskusi kitab Nihayatul Matlub ini, sambungan daripada siri yang pertama. Dan insya-Allah kita akan teruskan pada diskusi siri-siri yang akan datang, dan mudah-mudahan
Allah memberikan kekuatan istiqamah kepada kita. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqamah ala syariatil gharra wa tariqatil bayda. Habis, mudah-mudahan hingga akhir diskusi kitab ini dilakukan. Dan sebetulnya apabila kita sudah berada pada kemuncak siri yang kedua, kita baru masuk dalam meneliti dan mencermati satu persatu tulisan Syekhul Islam Syekh Wan Sulaiman ini, dan ia semakin lama semakin banyak benda-benda yang kita akan sama-sama bongkar dan temui. Dia punya khazanah, nilai, modul, kaedah dalam penyucian jiwa yang diketengahkan oleh Syekhul Islam Syekh Wan Sulaiman ini. Dan kita berdoa kepada Allah, Allah mengangkat kedudukan Syekh Wan Sulaiman ini sentiasa, dan Allah memberikan keampunan kepada kita dan merahmati kita semua. Dan akhir kata, saya mohon ampun dan maaf mana-mana yang terkasar bahasa, dan insya-Allah kita jumpa lagi pada siri yang ketiga pada masa yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.